نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi peluang untuk menyambung kembali pengajian tafsir dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, dan surah ini adalah surah Makkiyah. Dan pada bulan lepas kita dah bincang baru satu ayat saja, iaitu tentang ayat yang kita baca yang kita bincang pada bulan lepas, iaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang berada di tangannya semua kerajaan, dan dia Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amal perbuatan. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan dialah yang telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak ada sedikit pun yang kamu melihat di dalam penciptaan Allah yang sifatnya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Min tafawut, daripada sesuatu perkara yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur, maka ulangilah penglihatan kepada ciptaanmu. Hal tara min futur, apakah kamu melihat dari kecacatan sedikit pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ketiga Allah Taala memberitahu di antara kekuasaan Allah Taala. Kuasanya Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala menciptakan langit ini 7 tingkat, 7 lapis. Kita duk tengok langit tu macam satu lapis je, walhal langit itu dicipta 7 lapis, 7 tingkat. Sebab itulah langit-langit ni sebenarnya dia ada pintu dia. Ada pintu dia, kita pun tak tahu pintu dia kat mana, kan? Macam masjid lah, nak masuk masjid ada pintu dia, tak boleh masuk. Masa Nabi SAW Isra' Mi'raj, Nabi naik kan untuk sampai kepada Sidratul Muntaha tu. Maka naik Nabi kepada Sidratul Muntaha tu, dia ada pintu dia. Dan setiap langit tu dia ada malaikat dia yang duduk jaga dia. Tingkat yang pertama malaikat sekalian, tingkat yang kedua malaikat sekalian, sampailah tingkat yang ke-7. Jadi Allah Ta'ala mengajak kepada kita, kamu lihat bagaimana kuasanya Allah Ta'ala yang menciptakan langit ini 7 tingkat, bertingkat-tingkat, kan? 7 tingkat.
Kemudian cuba kamu perhatikan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang Allah buat ni tak betul, tak sempurna, tak seimbang, tak balance? Cuba kamu tengok. Allah Ta'ala mengajak kepada kita supaya kita memerhatikan kejadian yang Allah Ta'ala buat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu akan dapati bahawa apa yang Allah Ta'ala buat ni tak ada cacat pun. Kat mana kita boleh komplain yang Allah Ta'ala buat? Boleh komplain yang Allah Ta'ala buat? Tak ada. Kita kalau manusia buat rumah kita lah, macam-macam. Walau kita bukan tukar rumah, tapi kita boleh komplain. Tu nak beritahu hebat kita tu. Tukar rumah dah. Kalau suruh kita buat rumah, kita tak jadi pun sebuah rumah pun. Tapi kita boleh komplain orang buat rumah. Walau kita bukan tukar rumah, hebat kita. Ni yang Allah Ta'ala buat ni, boleh komplain? Tak ada pun kita nak kata tak betul lah buat langit macam ni, tak betul lah buat bukit macam ni. Tak. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Ta'ala yang menciptakan kita ni tidak ada sesuatu pun yang cacat celanya, kan? Sehingga kan tubuh badan kita yang ni yang Allah Ta'ala mengajak kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, cuba kamu lihat, afala tubsirun, kamu tak tengok kat mana tak betul ni Allah buat diri kita? Ada cacat kat mana diri kita? Tak betul ke mata duduk dua kat depan? Nak suruh satu depan satu belakang kan? Mata tak berjalan lah kita. Kalau satu mata depan satu mata belakang tu tak berjalan dah. Yang ni depan ni tengok, belakang ni tengok. Aksiden hari-hari tu hak mata dua-dua kan. Aksiden juga tu depan kita. Dah terkejut ni. Ada pintu keluar belah situ pula kan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala mengajak kepada kita, farji'il basara hal tara min futur. Ulangi lagi. Bukan takat kamu tengok sekali tengok saja. Pandanglah, tengoklah, perhatilah kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Adakah cacat? Ulangi, tengok mana yang tak betul yang Allah Ta'ala buat. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dengan cara kita memerhati kejadian Allah Ta'ala, di sinilah timbulnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kita bahawa kita ni lemah, kita ni hina, kita ni tak kuasa. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Tuan-tuan yang duk pergi haji, duk pergi umrah, kita tengok Allah Ta'ala buat Kaabah tu pun, Allah, Masya Allah, hebat. Buat Kaabah. Yang kita duk tengok Kaabah tu, ciptaan Kaabah tu 4 persegi aja kan Kaabahnya, tapi Masya Allah, hebat ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga kan kita tengok Kaabah boleh mengalir air mata. Tuan-tuan pergi ke LCC tu, tengok, oh hebat sih, boleh mengalir air mata tengok LCC. Ada? Terpegun tak? Ya? Ni benda hak paling kita kata Masya Allah, kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan. Sebab itulah atas dunia ni ciptaan bangunan hak hebat Kaabah, tak boleh nak banding kan. Kaabah tu yang hebat, yang Allah Subhanahu Ta'ala cipta. Summarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangilah penglihatan. Karratain 2 kali, karratan sekali, karratain 2 kali. Allah Ta'ala ajak kepada kita, tengok ni, ulangi lagi lah. Yang qalib ilaika, pasti akan kembali kepadamu. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an, pasti akan kembali kepada penglihatan tersebut. Dalam keadaan apa? Khasi'ah, artinya kita
akan tengok dalam keadaan kita ni tunduk dan hina, wa huwa hasir, dan ia telah menjadi letih. Allah Ta'ala kata, ulangilah pandangan sekali lagi dan sekali lagi. Tengok baik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kesyahatan, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Kita nak cari yang Allah Ta'ala buat ni, yang tak sempurna tak ada, sehingga kan letih mata kita. Ya, letih mata kita. Nak menunjukkan bahawa kita tak mampu. Tak mampu untuk kita nak menyatakan bahawa kejadian Allah Ta'ala ni tak sempurna. Buat letih kita je. Buat letih kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Dia Maha Pencipta ni, maka kita lihat tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keindahan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala Maha Pencipta. Manusia hari ni buat apa pun tak betul ya, tak sempurna, kan? Tak betul satu, tak sempurna. Allah Ta'ala Dia ciptakan manusia ni daripada dulu sampai sekarang. Inilah pattern dia, satu pattern dia. Tapi kalau manusia buat suatu perkara, dia tak sempurna. Contoh yang paling mudah kita kata model kereta lah, kereta. Kan? Kereta ni dia boleh pakai takat 5 tahun. Lepas 5 tahun, model baru pula. Sebab apa? Model yang dia buat tu, dia tak puas hati, kena buat model lain pula. Tak sempurna. Ya, tak sempurna. Model ni tak sempurna, kena buat model lain pula, hak lebih sempurna, lebih canggih, lebih teknologi. Macam-macam. Allah Ta'ala buat kita dulu sampai sekarang ni, Masya Allah. Inilah kejadian yang Allah Ta'ala buat, yang tak ada, yang tak boleh kita nak mempertikaikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan pandangan kita tengok sampai letih, sampai lemah pandangan kita. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan Tabarak, Maha Suci Allah. Tabarak. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala mulakan dengan Subhana, Maha Suci Allah. Ini perkataan-perkataan yang menunjukkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimulakan dengan Tabaraka, mulakan dengan Subhana, dengan mulakan dengan Yusabbihu, bertasbih. Ayat-ayat menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh benar, kami telah menghiasi langit, sama'ud dunya, langit yang dekat dengan bumi, namanya sama'ud dunya, langit yang dekat dengan bumi. Langit mana? Itulah yang kita duk nampak sekarang ini tu. Itu namanya sama'ud dunya, langit yang dekat dengan bumi. Sebab langit tadi kan 7 tingkat, kita tak nampak dah yang lebih daripada tu. Yang kita nampak itulah langit. Bimasabih, kami hiasi langit ini dengan bintang, dengan cahaya, dengan bintang-bintang. Waja'alnaha, dan telah kami jadikan bintang tersebut rujuman lisyayatin, alat pelempar bagi syaitan, alat untuk nak rejam syaitan. Dengan bintang tadi Allah Ta'ala menjadikan dia ni sebagai senjata, peluru kita panggil, bahan bakaran, bahan alat pelempar kepada syaitan. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan telah kami sediakan bagi mereka seksaan api neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita
pada waktu malam kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menghiasi langit dia dengan berjuta-juta bintang. Bukan sedikit bintang, kan? Tak tahu, kita pun tak tahu banyak mana bintang yang ada pada langit, kan? Yang ada pada langit. Ada seorang guru namanya Abu Nawas, nama dia Nuwas, Abu Nawas, kan? Yang kita duduk tengok cerita Piramli dulu tu, kan? Bagaimana seorang guru ni, Abu Nawas ni, ada orang tanya dia kata, Syekh, kamu tahu tak berapa banyak bintang di langit? Ya. Memang tak ada orang tahu berapa bilangnya. Jadi Syekh Abu Nawas ini, dia kata boleh, dia kata, sebab orang duk tanya dia kata boleh nak tahu bintang berapa banyak bintang. Nah, dia kata kamu ambil seekor kambing, bulu tu kamu kira bulu dia. Bulu tu lah sama banyaknya. Dia lawak, dia jawab dengan lawaknya. Nak beritahu tak tahu berapa banyak, kan? Kalau kamu boleh bilang bulu kat kambing tu, tu lebih kurang lah, dia kata sama. Itu jawapan dia lawak saja. Tapi nak beritahu bahawa tak ada orang yang boleh tahu jawapan dia. Berapa banyak bintang yang ada pada langit. Jadi bintang yang Allah Ta'ala hiasi di langit, sama'ud dunia, dia panggil langit dunia. Langit dunia maknanya langit hak kita nampak tu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran daripada Lauh Mahfuz kepada satu tempat namanya Sama'ud Dunia. Tempat yang Allah Ta'ala transitkan Al-Quran ini namanya Sama'ud Dunia, langit dunia. Tempatnya kita pun tak tahu. Quran turun 30 juzuk, 114 surah daripada Lauh Mahfuz sampai satu tempat namanya Sama'ud Dunia. Daripada Sama'ud Dunia turun ke bumi ini 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu sama. Daripada Sama'ud Dunia turun ke bumi. Hak namanya langit dunia. Langit hak dekat yang kita boleh, yang paling hampir dengan dunia boleh kita nampak. Tapi transit kat mana pun kita tak tahu. Nama Lauh Mahfuz pun kita tak tahu kat mana dia. Cumanya Allah Ta'ala beritahu Quran ini di Lauh Mahfuz. Turun pada malam Lailatul Qadar 30 juzuk turun. 114 surah turun pada Sama'ud Dunia. Daripada Sama'ud Dunia turun ke bumi ini memakan masa selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan kita kira mudah 23 tahun. Turun kat situ. Jadi Allah Ta'ala menjadikan langit dunia hak kita duk nampak ini ada bintang-bintang. Maka bintang-bintang ini sebagai perhiasan kepada langit, sebagai perhiasan kepada langit. Tengok Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Langit dah hebat dah, kemudian Allah Ta'ala bagi pula perhiasan dengan menjadikan bintang-bintang. Kemudian bintang itu bukan hanya sebagai perhiasan, bintang itu juga adalah merupakan rujuman lisyayatin, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang tersebut sebagai alat untuk nak merejam syaitan. Dulu tuan-tuan, syaitan ni dia boleh naik ke langit sampai ke atas. Untuk apa? Nak intip rahsia. Apa yang Allah Ta'ala dah catat, malaikat dah catat tu, malaikat boleh nak tahu rahsia yang sebenar tentang seorang ni. Jadi itu peringkat awal dulu. Kemudian Allah Ta'ala tidak membenarkan lagi, di mana bila mana syaitan nak naik, nak intip rahsia ke atas tu, di situlah Allah Ta'ala hantarkan bintang-bintang itu sebagai peluru, sebagai pelempar. Dia tulis kat sini ialah sebagai pelempar, alat-alat pelempar bagi syaitan.
Hanya alat untuk nak merejam syaitan dengan bintang. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, wa'atadna, dan telah kami sediakan lahu, bagi syaitan itu, adzabas sa'ir, iaitu siksaan api neraka yang menyala. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita, di mana Allah Ta'ala dah tempatkan dalam neraka ni ialah syaitan. Dan penghuni pertama dalam neraka tu adalah syaitan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang kafir terhadap Tuhannya, adzabu jahannam, disediakan siksaan neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua, golongan ahli neraka ni ialah orang kafir. Allah Ta'ala beritahu, yang pertamanya kami sediakan bagi syaitan itu azab neraka. Maka pengikut dia siapa yang akan bersama dengan syaitan itu ialah walilladzina kafaru, bagi mereka yang kufur. Baik, kufur ni, perkataan kufur itu kufrun, artinya menutupi. Kufur ni maknanya dia tutup, selubung. Itu perkataan asal perkataan kufur, menutupi ataupun selubung. Macam kita berselimut lah kan, selimut tu selubung. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu sebab apa orang ni nama kafir. Dinamakan dia ni sebagai kafir kerana dia telah menutup, dia dah tutup akidah dia, keimanan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia jadi kafir, dia tutup. Patutnya dia beriman, tapi dia tutup keimanan dia dengan kekufuran, maka namanya kafir. Kafir ini tuan-tuan ada dua. Kafir ni ada dua. Yang pertamanya dia panggil kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad sebagaimana orang non-Muslim, orang bukan Islam tu, kan, itu kafir tu, dia kafir dari segi i'tiqad. Keimanan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada. Dia tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Orang yang macam ni, maknanya dia totally, secara keseluruhan dia menolak. Tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat. Tak ada. Keimanan itu tak ada. Kufur yang kedua ialah kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur nikmat ni, kita macam kita lah, kita dah Islam dah, i'tiqad dah betul dah, tapi ramai yang kita ni kufur tentang nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak boleh kamu nak hitung. Nak kira nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tak terkira. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia lupa. Ada dua nikmat yang ramai manusia lupa. Yang pertamanya nikmat kesihatan, as-sihhat. Yang keduanya wal farah,
masa lapang. Ini dua nikmat yang ramai manusia dulu. Itu yang kata ramai kita ni. Kita yang Islam, kita kufur nikmat. Orang kafir, dia kufur i'tiqad dia, akidah dia kufur. Kita akidah dah betul dah, tapi nikmat, kufur nikmat. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala bagi nikmat kepada kita. Boleh makan minum, dah. Solat tak mau. Makan berpinggan-pinggan. Selera yang makan. Tapi nak semayang 2 rakaat pun tak boleh. Macam mana? Ini nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan. Masya Allah. Habis dunia pergi ziarah, pergi melawat. Masjid sebelah rumah tak sampai juga. Kan tu pelik. Dunia habis melawat, masjid sebelah rumah tak sampai. Saya dah habis dah pergi semua. Masjid Mujahidin tak sampai pun. Rumah sebelah rumah. Dunia habis dah melawat. Ini nak beritahu ramai manusia yang kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan, tidak menggunakan nikmat kesihatan untuk nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itulah kita, Allah Ta'ala suruh kita buat amal ibadat masa kita sihat. Bukan masa kita sakit baru kita buat amal ibadat, masa kita sihat. Bahkan dalam satu hadis Nabi beritahu apa? Sekiranya seseorang ini dia beramal ibadat dia pada waktu dia sihat, maka bila mana dia ditimpa dengan kesakitan, Allah Ta'ala mengira yang kesakitan tu dikira amalannya pada waktu dia sihat. Siapa pikat macam tu sekarang? Allah Ta'ala suka hambanya yang melakukan ketaatannya pada waktu dia sihat. Jadi masa dia sihat, apa yang dia buat masa dia sihat? Dia berulang-alik ke masjid, dia mendengar kuliah-kuliah agama, kan? Apa saja yang kebaikan yang dia buat masa waktu sihat, tiba-tiba dia jatuh sakit, maka amalan dia jatuh sakit ni, masjid dah tak pergi dah, kuliah pun dah tak hadir dah, sebab sakit, kan? Apatah lagi duduk dalam wak pula. Allah Ta'ala kira amalan dia, dikira juga. Kawan ni sakit ni, duduk dalam wak lah, tapi perkiraan Allah Ta'ala kira tak macam yang dia buat masa dia sihat. Subhanallah. Ini yang kita kata ramai manusia kufur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat pemberian yang Allah Ta'ala. Kita tidak kufur i'tiqad, tapi kita kufur kita nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kesihatan. Begitu juga dengan masa lapang kita, waktu lapang kita yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sehingga kan ramai manusia waktu lapang tu dia guna benda yang lain. Tapi bila mana dalam keadaan terdesak, barulah nak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, jaga-jaga. Jangan kita menjadi orang yang kafir. Kenapa? Kerana akidah kita juga terbatal. Sebagaimana kita berwuduk pun batal wuduk, kita semayang pun batal, ada perkara yang membatalkan solat kita. Maka begitu juga dengan akidah. Akidah kita juga terbatal apabila kita melakukan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertamanya, akidah kita akan terbatal apabila akidah kita rosaknya akidah, maka rosaknya iman kita. Melalui dengan perbuatan boleh menyebabkan batalnya akidah. Dan akidah juga terbatal melalui perkataan, pertuturan kita.
tuan-tuan yang terbaru lah, kan? Cerita berkenaan dengan Kasim Ahmad. Ya. Statement terbaru daripada Kasim Ahmad, dia kata apa? Dia kata kita ni reka-reka saja selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi ni pandai-pandai kita je buat. Kita baca Quran, kata mana ada Allah Ta'ala suruh mendewa-dewakan kepada makhluk. Artinya seseorang yang berselawat pada Nabi ni, dia mendewa-dewakan kepada makhluk. Tengok dia punya apa ni, pandangan dia, pendapat dia. Dia guna akal dia. Dan dia kata bahawa dia ni, dia tolak hadis. Dia kata hadis tak pakai, cukup dengan Quran. Cukup dengan Quran, hadis tak pakai. Kan dia kan anti hadis. Kita ni hanya berpada dengan Quran saja, tak perlu dah hadis, tak perlu. Baik, kalau kita kata kita ni berpada dengan Quran sahaja, hadis tak perlu, bagaimana kita nak semayang? Saya nak tanya tu je. Kita nak semayang ni bagaimana? Quran memang dah sebut dah, aqimus solat, hendaklah kamu mendirikan solat. Itu je Quran. Dalam Quran Zuhur ada sebut, Asar ada sebut, Maghrib ada sebut, Isyak ada, Subuh ada. 5 waktu dalam Quran ada sebut waktu. Ada sebut. Ada, saya jumpa sebut wal fajri, kan, demi fajar, subuh tu. Kan saya jumpa perkataan wasub, subuh lah tu. Kan, wal asar tu. Zuhur Zuhur tak jumpa pula. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tak nak pakai hadis, artinya kita tak tahu nak sembahyang, dan kita tak boleh nak sembahyang. Allah Ta'ala kata perintah dirikan solat, tapi kaifiat dia, bagaimana kita nak sembahyang, waktu mana kita nak sembahyang, semua tak tahu. Bilangan rakaat tak tahu. Ini tuan-tuan, oleh kerana itulah, kalau kita tolak hadis, sebenarnya dengan sendirinya kita tolak Quran. Tak boleh kita ni nak pakai hadis saja, tak nak pakai Quran. Saya nak pakai Quran saja, tak nak pakai hadis pun tak boleh. Dua-dua kita kena pakai. Inilah sumber ilmu kepada kita, sumber hukum kepada kita, Quran dan hadis. Sebab penjelasannya adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Kasim Ahmad dia kata, manusia ni silap. Dia kata dia mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Sebab tu selawat ni seolah-olahnya mendewakan dia, mengagungkan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak suruh kita ni mendewakan kepada makhluk. Jadi ini suatu perkara yang salah kita buat. Tu argument dia. Walhal tuan-tuan, setiap kali kita mendengar khutbah Jumaat, orang yang hadir khutbah Jumaat, dalam khutbah yang kedua, khatib kata apa? Khatib beritahu kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ni ayat Quran terang-terang dah.
Bukan hadis Nabi ni. Ni ayat Quran terang-terang lah. Dia kata dia berpegang pada Quran. Tengok tak pakai pun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, ucaplah salam kepada Rasulullah dan hendaklah kamu memberi salam yang terbaik. Allah. Artinya dengan sendiri bukan kata tolak hadis Quran pun dia tolak juga, tak nak pakai. Ini perbuatan yang sebegini tuan-tuan yang menyebabkan apa? Rosak akidah, kufur kita. Ini salah satu sebab yang menyebabkan bahawa kita jadi kufur kepada Allah. Saya ada kertas seminar baru ni yang dia buat tu, saya ada kumpulkan kan, bagaimana kecelaruan akidah. Oleh kerana itulah kami di pihak Jabatan Agama Islam Selangor membuat satu keputusan bagi panel akidah. Saya terlibat dengan panel akidah Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kami buat keputusan bahawa setiap masjid, setiap surau wajib ajar akidah. Mesti kena mengajar. Kuliah akidah kena ada setiap masjid, setiap surau. Yang keduanya, kena ada tafsir. Kan ini bila mana tak ada perkara akidah kena tafsir ni, ini yang menyebabkan bahawa kecelaruan akidah. Ini benda ni. Allah. Kita mengaku kita Islam, tapi dalam masa yang sama kita kufur dengan perkataan, kufur dengan perbuatan kita, dan kufur kepada i'tiqad. Maka perkara ini yang menyebabkan bahawa yang ni seorang ni menjadi murtad. Jadi murtad macam ni. Yang inilah bila mana jadi murtad, maka orang ni dikira sebagai kafir. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, walilladzina kafaru birabbihim adzabul jahannam. Bagi orang yang kafir terhadap Tuhan disediakan neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kan? Dan neraka ni pula ada dua pula. Ada satu neraka panas, ada satu neraka sejuk. Sejuk pun azab. Kan? Jangan kita ingat ke neraka ni hak panas saja. Ada neraka hak sejuk. Sebab hak sejuk ni juga, yang sejuk ini juga menyebabkan bahawa azab juga. Azab tu sejuk. Tak, bukan kata panas saja azab, sejuk, terlampau sejuk sampai negatif berapa. Tak boleh nak apa sejuk. Azab. Baik. Maka Allah Ta'ala sediakan wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksaan api neraka yang menyala-nyala, kan? Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, yakni ke dalam neraka, sami'u, mereka mendengar, laha, terhadapnya suara neraka, syahiqan, suara tadi suara yang sangat mengerikan, suara yang menakutkan, suara yang mengerikan, suara yang menggerunkan, wa hiya tafur, dan neraka itu sedang mendidih. Penghuni neraka dicampakkan ke dalam neraka. Bila mana campak dalam neraka, berteriak, bertempik. Tanda apa? Azab. Maka akan mendengar suara yang menakutkan dalam neraka.
dalam keadaan wahiyah tafur, dalam keadaan neraka. Ketika mana dicampakkan manusia itu, neraka itu dalam keadaan sedang mendidih. Macam kita tengok, kita masak satu air, satu periuk air kawah kan, duk mendidih, campak, warna berteriak. Ini suara yang menakutkan. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir terbelah, hampir terbelah minal ghaiz, kerana marah kepada orang kafir. Hampir meledak, meledak kerana marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalam, faujun, sekelompok orang kafir, sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, siapa yang tanya? Penjaga neraka. Penjaga neraka duk tanya, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang yang memberi peringatan kepada kamu? Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalam neraka, malaikat yang tukang jaga neraka ni duk tanya, kamu atas dunia dulu, adakah orang yang memberi peringatan pada kamu? Ya, ibu bapa kamu pernahkah duk cakap tentang syurga neraka, dosa pahala? Adakah rasul yang datang pada kamu? Adakah ulama duk cakap pada kamu? Adakah alim ulama duk cakap pada kamu? Adakah ustaz-ustazah duk cakap pada kamu? Alam ya'tikum nadhir. Malaikat sengaja tanya. Sebab apa kamu masuk dalam neraka ni? Atas dunia dulu tak ada orang yang memberi peringatan pada kamu. Ya, tak ada orang cakap kepada kamu ni halal haram, dosa pahala, tak ada. Adakah orang cakap pada kamu tentang syurga neraka ni yang akan kamu hadapi sekarang? Malaikat sengaja, alam ya'tikum nadhir, adakah orang bagi? Tiap kali manusia ni dicampakkan ke dalam neraka, apa dia mereka jawab? Qalu bala, mereka berkata benar, ada sebenarnya. Qad ja'ana nadhir, sesungguhnya telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan tidak pernah Allah Ta'ala menurunkan dari sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kamu kecuali berada dalam kesesatan yang besar. Baik, bila mana malaikat tanya, ada tak ada? Ada. Habis tu kenapa kamu masuk dalam neraka juga? Kami dulu fakadzabna, kami membohongi dia. Orang duk cerita dosa pahala halal haram syurga neraka, kami duk jawab kat orang ni, tak apa, buat pilah, jangan peduli apa, kubur suku dia tu. Ni cakapan orang macam ni tu. Dah, duk susah apa kat saya, peduli apa kat saya, kubur masing-masing. Dia cakap. Ni Allah Ta'ala dah cerita. Fakadzabna, orang hak macam ni bukan kata tapi dia bangkit apa? Bangkit dia duk kata ni penipu je. Fakadzabna, bohong aja ni. Alah, nak syurga, aku pun nak syurga juga. Semua orang nak syurga. Dia cakap macam tu. Dia ingatkan syurga ni hak ayah dia. Syurga ni hak Allah Ta'ala. Bila mana syurga hak Allah Ta'ala, nak syurga kena ikut cara Allah Ta'ala, baru dapat syurga. Kalau syurga hak ibu bapa kita, tak apa. Buat ikut syurga kita. Ada syurga ayah aku bagi. Tak, syurga ni hak Allah Ta'ala, kena ikutlah yang apa yang Allah Ta'ala, barulah dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang macam ni
In antum illa fi dhalalin kabir. Allah Ta'ala kata, kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Salah kamu ni kenapa? Kamu tidak membenarkan apa yang diberitahu oleh nadhir, oleh orang yang memberi peringatan pada kamu. Ibu bapa kamu dah cakap dah, kamu tak peduli. Guru kamu cakap, kamu tak peduli. Datang ada ulama dia cakap, kamu tak peduli. Maka kamu berada dalam kesesatan. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalau kami dahulu, maknanya dia menyesal di atas perbuatan dia. Kalau kami dahulu atas dunia dulu, nasma'u, kami dengar, aw naqilu, ataupun kami berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah tidaklah kami berada dalam golongan penghuni neraka. Nak beritahu sesal Allah. Kalau aku dengar cakap ustaz tu, untungnya aku. Kalau aku dengar orang ni cakap dengan ayah aku cakap, kalau aku dengar ibu aku cakap dulu, aku ikut dia. Betul. Jadi faktor mereka mengakui, iktiraf dengan kecuaian mereka, dengan kekufuran mereka. Dah mengaku dah. Tapi mengaku menyesal ketika duduk dalam neraka. Nak menyesal apa? Tak boleh nak keluar. Jadi sekarang inilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kita nak menyesal sekarang ni. Dan sekarang ini yang kita nak menyesal. Dalam satu hadis, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa kita semua ni Allah Ta'ala dah tulis dah 4 perkara. Sebelum kita dilahirkan ke bumi ni, Allah Ta'ala dah tulis dah pada kita 4 perkara. Pertamanya, Allah Ta'ala tulis kepada kita tentang ajal. Yang keduanya rezeki. Yang ketiganya amalan. Yang keempatnya syurga dan neraka. 4 perkara yang Allah Ta'ala tulis pada kita. Allah Ta'ala tulis ajal kita, tulis rezeki kita, tulis amalan kita, dan tulis kesudahan kita. Sa'idun aw syaqiyun, syurga atau neraka. 4 perkara yang Allah Ta'ala tulis. Maka bila mana Allah Ta'ala tulis pada kita ni syurga, neraka, dah ada dah. Tak kita ni Allah Ta'ala dah tahu dah kesudahan kita ke mana. Maka bila mana kita yang tak tahu, Allah Ta'ala dah maha mengetahui. Kita tak tahu kat mana. Jadi dalam soalan yang bila mana Nabi duk cakap pada sahabat macam ni, sahabat pun akak tanya, ya Rasulullah, kalau macam ni tak perlu kita beramal, sebab Allah Ta'ala dah tulis dah. Tak perlu kita nak beramal. Nak beramal buat apa? Dah Allah Ta'ala dah tulis dah, tak orang ni syurga neraka. Nah, apa respon Nabi? Nabi kata, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nabi kata, betul Allah Ta'ala dah tulis dah syurga neraka, tapi tiap-tiap seorang dipermudahkan baginya apa yang Allah Ta'ala buat untuknya. Maksud dia apa? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap seorang ni dipermudahkan baginya apa yang Allah Ta'ala buat untuk dia. Kalau seorang ni Allah Ta'ala takdirkan dia ahli syurga, artinya dia akan beramal dengan amalan ahli syurga untuk melayakkan dia masuk syurga. Betul? Dan kalau orang ni dia ni ahli neraka, maka Allah Ta'ala permudahkan baginya amalan ahli neraka untuk dia layakkan masuk neraka. Itu memang Allah Ta'ala dah tulis dah. Tapi yang kita duk buat sekarang ni, dorongan mana ni? Kita
Dorongan ke syurga ke dorongan ke neraka? Jejak langkah ke mana? Sekiranya Allah Ta'ala nak menjadikan kita sebagai ahli syurga, insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan amalan-amalan kebaikan untuk mengarahkan kita kepada syurga. Walaupun kita tak tahu yang Allah Ta'ala tulis kat kita ni syurga ni, tapi amalan yang kita buat, jejak langkah kita tu mengarah ke syurga, dapatlah. Tapi kalau kita mengarah kepada yang lain, waliyahumullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, fa'tarafu bizambihim, kemudian mereka mengaku dengan dosa-dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaan itunya jauhnya mereka daripada rahmat Allah, jauhnya daripada rahmat Allah, li ashabis sa'ir, bagi penghuni neraka yang menyala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita dulu, insya-Allah kita sambung bulan hadapan pula cerita tentang orang yang innal ladina yakhshawna rabbahum. Kali ini cerita berkenaan dengan syaitan dan orang kafir, yang sebagai panduan, garis panduan bagi kita, jangan kita ikut syaitan, jangan kita ikut orang kafir, baru selamat kita. Dan kalau kita ikut syaitan, ikut orang kafir, tak selamat kan? Jadi mudah-mudahan kita beramal dengan amalan ahli syurga untuk melayakkan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Cumanya apa ni, saya cadangkan tuan-tuan boleh dapatkan apa ni, ini Quran, dia terjemahan ada dalam ni, tafsiran pun ada dalam ni, sabab nuzul Quran pun ada, hadis-hadis pun ada, macam-macam lah ilmu yang ada. Dengan hanya satu ni, ini yang terbaru yang dikeluarkan oleh apa ni, Yayasan Restu di bawah Karakra. Dia dalam rasam Osmani dan bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Sebelum ni keluar dalam bahasa Indonesia, ni bahasa Malaysia. Saya nak mengajak tuan-tuan kan, Quran yang kita ada ni, dia ada 604 halaman. Kita baca Quran mula dengan Fatihah dan berakhir dengan Qul a'udzu birabbinas tu, dia ada 604 halaman. Kalau tuan-tuan dapat baca satu halaman ini kan, baca satu halaman dengan terjemahan dia, kemudian ada hadis dia, maklumat dia tentang apa yang berkaitan dengan ayat yang ini kan, kalau tuan-tuan satu hari ini satu halaman ini, insya-Allah dalam masa 1 tahun tuan-tuan boleh habiskan bacaan terjemahan Al-Quran serta dengan ilmu-ilmu yang ada pada dia. Dalam masa 1 tahun habis 15 juzuk, 2 tahun habis satu Quran. Sekarang ni kita semua duk baca Quran sahaja, tapi kita tidak cuba untuk nak memahami ayat. Dan jadi pendekatannya mudah. Maksudnya kalau tuan-tuan beli Quran ini kan, satu hari satu halaman ini baca, masya-Allah. Bukan mengambil masa 1 jam, tak sampai 1 jam. Korbankan masa sebelum nak tidur kau. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tuan rasa inilah masa yang sesuai, baca. Hanya dengan 1 halaman. Mula daripada hari ini baca. Jadi sekiranya tuan-tuan berhajat dengan apa ni, tafsir ni, insya-Allah ustaz boleh, dan kita nanti kita minta bagi nama saya berapa, saya akan hantar kat sini. Kan? Tak silap saya, dia harga dia dah tulis dah kat sini ni. Dah. Harga di Malaysia RM135. Kalau siapa ada duit Singapura, SD 135. Lagi berat. Kan? Kemudian Brunei BND 135. Dia kira standard semua. Kalau ada duit Brunei buat bagi kat sini. Jual 135. Kan? Harga kiranya yang Malaysia yang paling murah tu kan, kalau nak nilai harga current.
Jadi 135. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi yang berajak tu boleh bagi nama, insya-Allah saya bukan kata bulan depan, saya akan hantar minggu depan saya hantar. Bagi nama. Kalau nak bagi duit sekali lagi baik. Kan? Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan kita akan bertemu di bulan hadapan pula insya-Allah. Aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.